jejak prihatin. Apakah anda seorang yang prihatin ataupun anda perlu diberi perhatian? Itulah yang kita akan kupas bersama dengan tetamu yang kita bawa khas ke studio. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia di studio. Encik Zawahir Abdullah, Presiden Pertubuhan Bantuan Kemanusiaan Islam Malaysia, IRM. Selamat datang ke studio. Masih seperti dulu juga. Dah berapa kali kita bersama secara langsung? Banyak kali jugalah. Banyak kali juga. Banyak kali juga. Dan Encik Syahril Azwar Jimin, Ketua Pegawai Eksekutif Etika Takaful Berhad. Selamat datang ke studio. Pertama kali di Menama Terima TV. kasih. Assalamualaikum. Pertama kali di sini. Ya. Ya. Rasa macam mana? Rasa seronok lah. Okay, baik. Itulah yang kita dapat lihat bagaimana kemesraan tokoh-tokoh yang membawa kepada nasib yang harus kita pertahankan. Jejak prihatin, satu program yang kita rasakan boleh turun ke bawah seperti mana yang dikenaki oleh Yang Amat Perdana Menteri kita. Bagaimana kita membela masyarakat yang kurang bernasib baik dan sebagainya. Ini sebenarnya tanggungjawab kita bersama. Bukan harus kita lihat dan hanya keluarkan perkataan kasihan macam dalam filem Piramli tak boleh. Sekarang dah tak boleh begitu dah. Baik, saya nak mula dengan Encik Zawahir. Mungkin jejak prihatin ini sebenarnya apa, sebelum kita kupas secara lanjut, mungkin dapat diterangkan sedikit sebanyak tentang Pertubuhan Bantuan Kemanusiaan Islam Malaysia, RIM ini. Okey, terima kasih Cik Dalan lah. Terutamanya Bernama TV lah yang sering kali menjemput saya di dalam program Hello Malaysia inilah, dan kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan kemanusiaan kita daripada Etika Takaful yang sentiasa bersama kita lah akhir-akhir ini dalam program Jejak Prihatin. Jadi izinkan saya lah nak memperkenalkan Pertubuhan Bantuan Kemanusiaan Islam Malaysia ni, atau dengan nama panggilan kita lah lebih dikenali dengan nama Pertubuhan IRM, adalah satu badan NGO Islam lah yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan lah, dan sebenarnya Pertubuhan IRM ni adalah satu pertubuhan yang baru yang baru kita daftarkan pada awal tahun 2011 ini, pada Januari 2011, di mana saya sendirilah dengan rakan-rakan saya lah yang kebanyakannya berpengalaman luas lah di dalam program-program kemanusiaan di peringkat antarabangsa maupun di dalam Malaysia Jadi kita tubuhkan satu pertubuhan bantuan daripada masyarakat Islam khususnya bagi membantulah rakyat tempatan. Jadi yang berbeza kita daripada NGO ataupun pertubuhan lain adalah kita khusus bantuan kecemasan, bantuan kemanusiaan khusus untuk rakyat tempatan. Baik, kita akan terang secara lanjut lagi, dan pasti dalam peranan penting ini turut dimainkan oleh Etika Takaful Berhad ini. Dan Encik Syarif, mungkin bagaimana permulaan Etika ni nak bersama-sama dengan NGO seperti yang diwakili oleh Encik Zawahir ini, mungkin kesedaran yang bagaimana membawa Etika untuk sama-sama terbabit? Tidaklah, sebagaimana Encik Zuhair tadi, terima kasih juga kerana menjemput saya ke sini. Etika Takaful Berhad merupakan sebuah organisasi korporat swasta yang bernaung di bawah kumpulan Maybank. Etika Takaful Berhad adalah sebahagian daripada syarikat Etika Insurans dan juga Etika Takaful, di mana merupakan sayap insurans Maybank yang merupakan bank terbesar di Malaysia. Etika Takaful telah wujud di atas nama Takaful sejak tahun 2007, di mana kita telah melalui satu proses penggabungan 3 syarikat besar, iaitu ahli-ahli insurans kumpulan Maybank, MNI dan juga Takaful Nasional, bergabung pada tahun 2005, dan pada tahun 2007 keluarlah jenama Etika. Dan di dalam jangka masa yang cukup singkat, Etika Takaful Berhad sekarang merupakan syarikat takaful yang terbesar di Malaysia. Malahan juga antara syarikat takaful yang terbesar di dunia. Kita mempunyai 2,000 kaki tangan dan dalam 25,000 ejen yang bertugas untuk kita, bukan saja untuk melakukan kerja-kerja takaful, tetapi juga sebagai satu extension peranan kita di dalam sebuah masyarakat. Etika Takaful sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab, kita mempunyai 2 program.
yang di mana kita memberi balik kepada masyarakat, iaitu apa yang kita panggil corporate social responsibility ataupun tanggungjawab sosial korporat, dan juga corporate zakat responsibility, tanggungjawab zakat korporat. Tiap-tiap tahun kita mempunyai sejumlah wang yang agak besar yang kita gunakan untuk membayar zakat dan juga untuk melakukan pelbagai kerja amal dan jariah. Daripada jumlah dana untuk bayar zakat ni, kita telah mendapat kelulusan daripada Jawatan Kuasa Syariah dan juga daripada ahli lembaga pengarah dan pihak-pihak berwajib untuk kita membayar 50% kepada direct kepada pusat-pusat pemungutan zakat negeri, dan yang selebihnya yang merupakan jumlah yang agak besar juga, kita beri direct kepada asnaf dan juga kepada badan-badan yang berwajib yang boleh melaksanakan kerja-kerja amal ini yang secara telus dan tanggungjawab. Seperti yang dimainkan oleh RM. Di situlah mula kita dapat berjumpa, sebab kita sentiasa mencari siapa yang boleh jadi rakan kita untuk melakukan kerja ni. Ini rakan yang baik sebenarnya. Rakan baik, insya-Allah. Baik, satu perkara yang kita nak tengok. Saya dah tengok dari segi aktiviti yang dilakukan oleh pertubuhan RM ini, di mana di Kelantan, di Perak, di Kedah, semuanya telah pun turun padang. Nampaknya benar-benar dan bersungguh-sungguh jejak prihatin ini meletakkan bahawa produk yang diperkenalkan ini untuk membantu kalangan orang-orang tua, warga emas, ibu tunggal, orang OKU dan sebagainya. Mungkin boleh Cik Zawai ceritakan sikit bagaimana status ataupun kedudukan perjalanan ke arah lebih mengenali masyarakat-masyarakat yang perlu dipertahankan kedudukan mereka ini. Okey, program Jejak Prihatin ini sebenarnya satu program yang memang kita khusus lah. Kita tailor-made program ni khusus untuk bersama-sama dengan Etika Takaful sebenarnya. So maknanya sepanjang program kita ni kita menjelajah 5 buah negeri di Kelantan, kemudian di Kedah, di Perak baru-baru ini, kemudian pada hari Rabu ni kita akan ada satu program yang sama di Johor, dan akhir sekali di Pahang lah, di 5 buah negeri. Jadi melalui pengalaman saya lah sebenarnya, bila kita bercerita tentang orang miskin lah Dalan, orang miskin, orang susah ni sebenarnya mereka ni untuk mereka keluar setengah tu nak mengadu, nak mencari tempat untuk mengadu tu agak sukar lah. Terutamanya mereka yang berada di kawasan pedalaman lah, seperti baru-baru ni kita ada di Baling, di Sik, Kedah. Jadi untuk mereka-mereka ini, terutamanya yang warga emas yang dah uzur untuk keluar mencari sesiapa sahajalah, sama ada badan korporat ataupun pihak berkuasa, pihak local authorities untuk membantu pun agak sukar. Jadi di sini kita bersama Etika Takaful yang rakan kemanusiaan, kita turun padang menjejaki golongan-golongan yang mana kita panggil golongan sasar lah, seperti Cik Dahlan sebutkan tadi lah, ibu tunggal, kita ada warga emas yang miskin, ibu tunggal yang miskin, ibu tunggal yang miskin, ibu tunggal yang kaya ramai, ada juga, ada yang kaya, ada dia tinggal harta banyak, OKU pun yang miskin, kemudian memang warga miskin yang miskin tegar. Ini di mana kalau boleh okey, yang ini rumahnya, yang ini di Kelantan sebenarnya. Di kawasan Cetok. Ini wakil rakyat tak ambil peduli lah ni penyakit ni kan. Mungkin nasib baik ada pertubuhan ARM ya, mungkin ada yang terlepas pandang, ada yang terlepas pandang kesusahan ni, masih lagi menggunakan air telaga di Kelantan. Bukan semua tempat yang ada paip air. Tapi ini satu langkah yang saya kira Cik Syarif, satu langkah yang kita harus beri pujian, kerana ada badan NGO bersama dengan Etika yang turun ke bawah. Kalau tak turun tengok ni, nampaknya akan berterusan masalah. Tapi kita akan bincang lanjut kerana ada pemanggil rasanya di talian sekarang ni. Halo. Ya, Assalamualaikum, Nizam Johor Bahru. Waalaikumsalam, Cik Nizam, silakan. Okay, saya nak bertanya tentang kedua-dua dari channel. Dengan adanya badan NGO ni, saya melihat adakah kita lebih daripada memberi daripada menyuruh mereka yang kurang berkemampuan ni, daripada berusaha. Itu yang pertanyaan saya. Dari segi mungkin memberi ilmu-ilmu supaya dia dapat berdikari, solve
so far lah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya cukup faham tu. Saya nak bagi Cik Syarif tu. Dia konsep dia yang disebutkan oleh Cik Nizam tadi, dia kata ini kita bagi kail daripada bagi ikan lah. Kalau bagi ikan dia makan habis, lepas tu dia cari lagi kan. Betul. Jadi mungkin konsep yang etika nak paparkan juga bersama dengan IRM, mungkin ada idea-idea. Saya setuju sangatlah sebab kalau etika sebagaimana saya kata tadi ada sebuah syarikat korporat swasta dan bukannya sebuah satu charitable organisation. Kita bukan welfare lah. Ya, jadi kalau kita beri itu, kita tak ada, jarang sekali kita beri apa yang konsep one off ataupun sekali saja. Kita suka membuat program berpanjangan di mana kita dapat lihat tarafnya naik dan kita bagi berbagai bimbingan dan dorongan. Kita dalam 3-4 tahun yang lepas ni kita dah ada membuat partnership sebagaimana dengan 17 organisasi di mana kita telah mengeluarkan dana hampir 2 juta untuk dan di mana banyak organisasi itu kita lihat perkembangannya sebagaimana kita sponsor sekolah anak yatim misalnya kata dan kita nak tahu perkembangan dan bukan saja kita bagi sekali untuk hari raya tapi kita nak tahu bahawasanya dia dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan dan kita menanggung dia lagi dan juga kita ada juga program seperti ternak kambing supaya orang yang miskin ni dapat membantu diri sendiri dan menjadi usahawan. Jadi jangan sekali lah yang kalau kita bagi sedekah sajalah misalnya kata. Itu maksudnya kita nak juga dia berusaha. Mungkin Cik Zawahir ada pandangan tentang itu. Kalau kita terlalu manjakan sangat pun tak boleh. Memang saya 100% bersetuju dengan apa yang pemanggil tadi Cik Nizam tadi sebutkan. Kita pun ada program yang kita panggil livelihood lah, maknanya program jangka panjang lah. Cuma kita sebagai sebuah badan NGO lah yang betul-betul digerakkan oleh boleh saya katakan 99% lah sukarelawan tanpa geran, tanpa dana dan sebagainya. Jadi kita ada program-program, contohnya dalam masa terdekat ni kita ada satu program yang saya panggil Pri-Doa Pri-Doa ni kita singkatan kepada projek Rumah Inap Desa Orang Asli. Kerana homestay Kerana orang asli ni merupakan salah satu daripada golongan sasar yang Pertubuhan IRM sasarkan Jadi di mana projek Pri-Doa ni kita ingin bina sebuah homestay dengan chaletnya. Kita bekerjasama, kita ada rakan kerjasama kita bersama UIA dan juga UPNM lah, di mana UIA dengan melalui fakulti Architecture and Environmental Design faculty yang design reka bentuk chalet, dan juga UPNM Universiti Pertahanan Nasional dengan fakulti engineering lah yang mengeluarkan tenaga kerja lah, resources manpower untuk dari segi kerja-kerja engineeringnya. Cuma program ini dia pokoknya kewangan. Sekiranya mempunyai kewangan yang mencukupi, InsyaAllah kita akan kita pun dalam masa sekarang ini masih lagi mencari penaja-penaja, kerana Pertubuhan IRM ni sebenarnya adalah satu intermediary lah yang menghubungkan di antara pemberi dan penerima. Mungkin pemberi nak mencari program-program ataupun projek-projek dan kita ada penerima lah yang tidak tahu di mana untuk mendapatkan dana sumbangan dan sebagainya. Jadi di situ kita ada banyak program-program jangka panjang, bukan sahaja dari macam contoh program Pri-Doa tadi, tapi kita ada program aquaculture-nya macam seperti Cik Syarif sebutkan tadi, program membela haiwan ternakan, kambing dan sebagainya. Jadi memang kita sebagai NGO memang kita cubalah untuk adakan program jangka masa panjang, kerana kalau kita berikan ke mana-mana pun dia akan habis juga jalan. Dia mesti habis. Kita akan bincangkan lebih lanjut tentang jejak prihatin ini kepada anda yang mempunyai idea dan juga pandangan serta pendapat, mungkin juga mempunyai maklumat-maklumat yang perlu disampaikan kepada Pertubuhan IRM dan juga etika ini, mungkin anda boleh dial nombor 0326937008. Nombor telah pun tertera. Jalankan tanggungjawab anda untuk kita sama-sama meringankan beban mereka yang perlukan pembelaan kita. Jadi kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini.